Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dalam video ni aku nak share bagaimana aku nak trade sesuatu pair. Okey, pertama sekali aku buka dulu MetaTrader 4. Okey, ni pair yang aku akan target pada minggu depan, iaitu esok hari. Hari ni adalah hari Ahad. Dan biasa hari Sabtu dan Ahad aku akan buat analisis, iaitu pair mana yang akan aku buy, mana aku akan sell sahaja pada minggu hadapan. Okey, sebagai contoh Euro GBP ni aku akan target untuk sell sahaja pada minggu depan, iaitu pada esok, iaitu pada hari Isnin. Okey, bagaimana aku nak tahu benda ni buy? Okey, pertama sekali korang perlu buka di monthly dan tengok candlestick pada bulan lepas. Dan ni adalah candle bullish yang berwarna putih ni, candle yang bulan lepas. Yang terbaru tu masih belum siap kerana belum lagi sampai 1 hari bulan 7 ataupun 30 hari bulan 6. Okey, bila kita dah tengok benda ni, maksudnya candlestick bulan lepas bullish dan dia membuat grafik, iaitu merangkumi candle-candle yang lain, iaitu candle merah dan putih sebelah dia, sebelum dia tu. Selepas itu kita tengok di weekly, iaitu candlestick pada minggu lepas, iaitu candlestick yang paling baru ni. Dia juga membuat engulfing, iaitu merangkumi candlestick yang lain. Dan kita buka lagi daily. Daily ni itu maksudnya candlestick pada harian. Okey, kalau candlestick harian ni, candlestick pada hari Jumaat lepas dia pun telah close sebagai bullish. Dan esok tu aku akan target untuk buy sahaja. Tetapi jika hari Selasa ataupun hari Isnin tu candlestick close dengan sell, aku tak akan target untuk buy pada lusa, maksudnya hari Selasa. Kecuali candlestick ni dia close dengan bullish lagi, maksudnya aku akan target lagi buy sehinggalah hari Jumaat. Jika candlestick tersebut tidak close dengan bearish dan tidak membuat engulfing untuk merangkumi candlestick yang lain. Okey, setakat ni aku harap korang boleh faham. Dan seterusnya, selepas kita dah yakin pair ni Euro GBP ni untuk buy pada minggu depan ataupun lebih tepat pada hari Isnin. Kerana kenapa aku target hari Isnin? Kerana daily ni dia close dengan dengan bullish dan merangkumi candlestick yang lain. Okey, untuk hari Isnin sahaja aku akan target pair ni untuk buy sahaja. Maksudnya sekiranya ada setup sale, aku akan abaikan. Aku hanya cari setup untuk buy sahaja. Okey, kecuali jika esok dia close dan membuat engulfing bearish, aku akan abaikan dahulu untuk hari keesokan harinya, itu hari Selasa. Okey, selepas itu aku akan buka H4, H1 ataupun M30 untuk mencari setup bullish. Okey, ni untuk pair Euro GBP. Okey, macam mana nak cari setup bullish, itu setup di Euro GBP untuk buy? Okey, dia banyak jenis untuk kita boleh tengok setup bullish. Satu melalui pattern dia, melalui pattern graph tersebut. Dan satu lagi kita boleh tengok
melalui candlestick tersebut dia close engulfing ataupun tidak. Okey, kalau nak lebih detail aku akan buat lagi video bagaimana setup tersebut boleh buy. Ini hanya untuk buy sahaja Euro GBP ni, pada lebih tepat pada hari Isnin, dan mungkin pada minggu depan itu Isnin sampai hari Jumaat aku akan target pair ni untuk buy sahaja. Kenapa aku target buy? Sebab aku buka di weekly, dia pun close dengan bullish. Maksudnya minggu depan ni aku akan target untuk buy sahaja. Okey, selepas tu kita cari lagi pair lain. Contoh ni pair yang aku dah target untuk buy dan sell. Okey, Euro GBP aku target buy. Sama juga AUD CAD aku target buy juga. Ini kerana kalau tengok candlestick bulan lepas pun dia membuat engulfing dengan merangkumi candlestick yang lain, dan weekly candlestick terbaru tu keluar juga bullish dan merangkumi candlestick yang lain. Merangkumi ni lebih kurang teknik engulfing maksudnya. Okey, sama juga kita tengok di daily, dia pun close dengan bullish dan merangkumi juga. Dia sama juga dengan candlestick bulan harian yang lepas. Selepas tu kita cari juga setup di H4, H1, M30 ataupun M15 pun boleh. Biasa aku akan cari di M30, H1 atau H4. Okey, selepas itu aku buka GBP AUD. Untuk sini aku buka monthly dahulu. Okey, kalau tengok candlestick pada bulan lepas dia menunjukkan bearish. Dia telah apa boleh cakap macam merangkumi juga candlestick yang lain, dan aku buka di weekly dia juga merangkumi candlestick yang lain, dan daily juga merangkumi candlestick yang lain. Pada hari Jumaat lepas dia close dengan bearish. Jadi untuk minggu depan, iaitu 29 hari bulan hingga 3 hari bulan 7, aku akan target GBP AUD ni hanya untuk sell sahaja. Aku takkan target untuk buy. Jika keluar setup buy pun aku akan abaikan. Jadi aku hanya cari setup untuk sell sahaja. Okey, harap korang faham. Dan di H4 sekarang ni aku perlu cari juga setup, dan H1 aku perlu cari setup jika ada. M15, M30 juga sama sahaja. Ini kerana sebelum H1 keluar, M30 dahulu yang akan membuat setup, dan juga di M15 juga akan buat setup dahulu. Tetapi biasanya di time frame kecil ni dia banyak setup fake. Jadi jika time frame besar lagi yang ada setup, itu lagi orang kata lagi elok, itu lagi betul daripada setup yang ada di time frame kecil. Okey, aku buka lagi di pair yang lain. GBP USD aku buka di monthly, iaitu aku target untuk sell juga. Kalau tengok pada bulan lepas iaitu close dengan sell dan juga membuat engulfing. Dan lagi satu kenapa aku target untuk sell, kerana jika korang tengok pada bulan ni dia telah membuat satu candlestick bullish pada awal bulan, dan hujung bulan ni dia macam sudah meninggalkan satu shadow yang panjang, dan kemungkinan dia akan close dengan sell itu bearish juga pada bulan ni. Okey, buka di weekly. Tengok pula pada minggu lepas candlestick juga membuat satu candlestick bearish, yang pada awalnya pada awal minggu lepas membuat satu
candlestick bullish dahulu ni aku tengok dia telah meninggalkan shadow dan close dengan sell. Okey, di daily juga dia close dengan sell pada hari Jumaat lepas dan membuat sedikit engulfing di situ. Dan di H4 kita perlu cari setup di H1 M30 atau M15. Kita boleh cari setup maksudnya setup apa ni? Setup untuk bearish sahaja. Kita hanya target pen ni sell sahaja. Termasuk juga GBP New Zealand. Di monthly juga close dengan sell. Weekly juga sama juga, iaitu di close dengan sell. Daily close dengan sell juga, sama juga macam tadi. Perlu cari setup di M15, M30, H1 atau H4. Macam mana nak cari setup? Dia banyak jenis. Itu seperti mencari pattern pun boleh. Perlu cari pattern untuk sell. Dia banyak jenis pattern sell. Jadi yang itu akan jelaskan dalam next video. Okey, macam mana kalau contoh monthly keluar setup sell tetapi di weekly keluar setup buy. Okey, di situ kita juga tetap boleh buy atau sell, tetapi aku tak sarankan korang masuk untuk trade pada pair tersebut kerana di situ tidak ada SOP yang aku belajar, iaitu untuk buy atau sell. Jadi kalau korang yang ada ilmu lain boleh ikut ilmu tersebut. Jadi contoh lain seperti pair lain yang kita tengok ya. Contoh aku AUD CHF. Aku nak tengok pair ni apa yang dia buat, iaitu pada monthly dan weekly. Okey, aku buka monthly. Pada bulan lepas dia membuat bullish, sudah cantik, merangkumi juga. Tetapi di weekly di weekly ni kalau kita tengok dia tidak merangkumi, maksudnya hanya keluar sedikit pin, macam pin bar saja. Itu seperti membuat sideways saja. Jadi aku tak sarankan untuk korang trade pada pair ni, iaitu sell atau buy, kecuali untuk sekadar untuk curi-curi beberapa pips mungkin boleh. Okey lah, aku cari contoh lain. Aku try AUD GBY. Okay, aku buka monthly ya. Sama juga monthly pada bulan lepas dia telah close dengan bullish yang okey. Nah, weekly juga sama juga tadi, macam tadi juga. Tetapi kalau kita tengok di monthly juga, awal bulan lepas, iaitu awal bulan 6 tu, candlestick yang terbaru ni, yang masih tengah running lagi ni, dia telah membuat satu bullish yang cukup padu pada awal bulan. Tapi dia hujung bulan ni dia telah membuat satu penurunan dan meninggalkan shadow. Jadi ada kemungkinan candlestick ni akan turun lagi dan akan close dengan sell. Tetapi itu hanya kemungkinan. Mungkin juga candlestick ni akan naik lagi. Guys, aku cari contoh lain yang lagi jelas boleh tengok bagaimana jika monthly sell atau buy dan weekly pula sell atau buy. Dia berlawanan. Contoh aku cari yang lain ya. Contoh aku try tengok USD GPY. Okey, kalau monthly ni bulan lepas buy, weekly juga buy juga. Jadi aku tak sarankan juga untuk target buy pada pair ni, sebabnya dia tidak merangkumi, tidak membuat engulfing untuk close pada pair ni. Masih lagi tak jumpa yang ada pair yang membuat arah berlawanan, itu monthly, contoh monthly sell dan weekly buy, ataupun monthly buy, weekly sell. Okey, sejak aku cuba cari. Okey, weekly. Pair ni pun tidak nampak dengan jelas. Aku cuba cari lagi. Cuba aku
Sama juga pen ni juga tak nampak lagi, aku tak boleh buat contoh. Aku cari lagi pen lain. Okey, bulan lepas. Okey, kalau korang tengok di monthly di Euro CAD ni pun tak membuat Engulfing, jadi tak sarankan untuk masuk. Tetapi kalau korang nak try ataupun ada SOP lain ataupun belajar teknik lain, itu mungkin korang boleh try. Jadi aku, kalau SOP aku tak akan pilih, sebab SOP aku ataupun flow aku tu berlawanan dengan apa yang aku belajar. Jadi tak sarankan untuk masuk pair tersebut. Seperti CHF GPY juga monthly membuat engulfing, tetapi di weekly tak membuat engulfing, iaitu hanya keluar satu bar ataupun tak sarankan untuk masuk pair ni. Aku hanya target 5 pair sahaja pada minggu depan. Contoh aku cari lagi pair lain yang boleh aku buat contoh. Mungkin tak jumpa, tapi pair yang berlawanan tersebut aku tak jumpa lagi. Mungkin tak ada ataupun dia tak keluar. Ni monthly bulan lepas bullish, di weekly juga bullish, tetapi tidak merangkumi candlestick yang lain. Okey, jika tak ada aku akan jelaskan juga. Okey, ini dah baru jelas sikit. Pada monthly, iaitu bulan lepas, dia close dengan sale, dan di weekly dia close pada minggu lepas hari Jumaat tersebut close dengan buy. Jadi ada yang kata ni dah engulfing, dia telah merangkumi candlestick yang lain, tetapi di monthly bulan lepas dia close dengan sale. Tetapi kalau kita tengok candlestick pada bulan ni, dia telah membuat bearish yang terlampau ke bawah dan telah naik ke atas, tetapi kemungkinan candlestick ni akan close dengan buy. Tetapi mengikut SOP aku belajar, aku takkan tengok ataupun aku takkan marking ataupun marking candlestick ni untuk sell ataupun buy pada minggu depan. Okey, ini salah satu contoh yang aku cari tadi. Okey, aku hanya target 5 pair, iaitu Euro GBP, AUD CAD, GBP AUD, GBP USD dan GBP NZD. Okey, yang lain aku akan close ataupun aku akan tutup, aku akan padam pair lain supaya tidak mengganggu pemikiran aku ataupun membuat aku sedikit kepenatan dan kacau masa aku nak trade. Selain itu juga akan ada nampak satu lagi, iaitu pair yang ada set ataupun kita boleh target buy atau sell, iaitu gold. Tetapi kalau gold aku jarang nak masuk, sebab peristiwa gold ni aku pernah MC dengan gold banyak kali kerana dia terlampau laju dan aku tak nak masuk. Kalau kita tengok sini, kalau tengok di monthly pada bulan lepas dia telah close dengan buy, dan weekly dia close dengan buy juga. Yang terbaru ni tengok dia merangkumi candlestick yang lain, dan daily juga dia merangkumi juga yang lain. Kalau di daily pun kita tengok dia telah membuat bearish pada awal hari Jumaat lepas, dan telah hujung hari Jumaat tersebut dia telah close dengan bullish dan telah membuat yang sedikit engulfing. Jadi di H4, H1, M30 dan M15 boleh mencari setup bullish. Untuk mencari setup bullish, nanti aku akan jelaskan bagaimana nak cari setup
bullish, saya tak bearish, dan melihat pattern bearish atau bullish. Aku harap penjelasan video aku ni ada sedikit sinarnya, tapi aku goal ni aku tak nak target, jadi aku tak nak ambil risiko macam dulu. Jadi kalau korang nak target boleh, tak ada masalah. Ni hanya untuk yang aku target sahaja. Jadi untuk korang yang nak target apa-apa pair tu, itu terpulang kepada korang. Yang aku masukkan dalam video sebelum ni, plan trading adalah inilah plan trading yang aku gunakan, dan perlu aku cari ataupun perlu aku plan apa yang akan jadi pada minggu depan, iaitu pada hari Isnin hingga Jumaat depan. Tetapi untuk hujung bulan seperti minggu depan ni, biasanya pair ataupun candlestick akan close, ataupun kita perlu berhati-hati supaya kita tidak kerugian dan kita tidak membuat silap. Kalau boleh close sedikit awal, jangan terlampau tamak juga untuk mendapat profit. Okey, aku harap setakat ini dahulu video aku ni. Kalau korang ada persoalan ataupun apa-apa cadangan kepada aku harap korang boleh komen di bawah ni. Dan pada yang baru join channel aku ni, bolehlah subscribe video aku ni, channel aku ni, dan like video aku ni. Aku harap korang boleh support channel aku ni untuk aku buat lebih bersemangat tentang forex. Dan next video insya-Allah nanti aku akan terangkan, aku akan jelaskan bagaimana nak buy, bagaimana nak sell, bagaimana untuk mencari setup buy, cari setup sell. Okey, sampai di situ dahulu. Aku harap korang boleh subscribe channel aku ni. Dan terima kasih aku ucapkan kepada yang dah subscribe, yang dah support video aku. Dan aku harap korang juga boleh berjaya. Aku tak cakap aku dah berjaya, tetapi aku cuma nak share ilmu yang aku ada dengan korang-korang yang baru bermula. Yang dah profesional, aku mohon maaf jika penjelasan aku ni mungkin ada kesalahan. Yang baru nak bermain forex ni, terima kasih jika korang boleh view video aku ni. Yang dah pro, terima kasih juga andai ada yang tengok video aku ni. Dan aku harap kita sama-sama dapat profit, sama-sama membangun dengan baik. Dan aku harap kita boleh kita boleh withdraw setiap hari sekurang-kurangnya 100 USD. Sudah cukup untuk pemula macam kita ni. Dan sampai di situ saja. Okey, jangan lupa subscribe channel aku ni. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.